Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat hari ni? Alhamdulillah, tamam, sihat. Kamu sihat? Alhamdulillah sihat juga. Alhamdulillah, baik. Okey Ustaz, hari ni saya nak temu ramai Ustaz. Hari ni saya tengok Ustaz ni macam gaya lah. Kacak je. Nak bodek ke apa? Dah. Okey, baik. Okey, sebelum kita mulakan apa-apa, kita buka majlis umum kitab kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz sebab sudi meluangkan masa bersama saya pada pagi ini. Okey, sebelum saya masuk lebih dalam tentang Mesir yang ajaib, boleh Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz dari sesi alam persekolahan hinggalah sampai hari ini. Okay, baik. Berkenaan dengan persekolahan, sekolah utama Ustaz adalah nama dia Al-Madrasah Al-Walidiyah. Kat mana? Iaitu dekat rumah. Iaitu mak dan ayah Ustaz lah. Merupakan madrasah Ustaz yang pertama. Yang kedua, Ustaz tadika. Lepas tu Ustaz tadika pasti dulu. Kan? Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz darjah 1 Ustaz sekolah Seri Gedong. Sekolah kebangsaan Ustaz. Basic Ustaz masa sekolah 1, darjah 1 Ustaz bukan sekolah agama. Ustaz sekolah kebangsaan Seri Gedong di Taman Sejati. Berapa lama? 1 tahun saja. Darjah 2 sampai darjah 5 Ustaz di sekolah Bakar Arang, Taman Akik, Sungai Petani lah. Bakar Arang. Lepas tu ayah Ustaz dengan tiba-tiba mengeluarkan Ustaz daripada sekolah Bakar Arang tanpa kerelaan Ustaz ke sekolah agama daris. Ke agama daris lebih kurang 2 tahun. Lepas tu Ustaz memberontak lagi. Tak mau. Maka ayah Ustaz hantar lagi jauh sikit, iaitu di sekolah agama Fauzian, yang kecil lah. Sampailah tingkatan 6 lah, sampai Ustaz ambil stam. Kerja banyak macam-macam kerja Ustaz pernah buat, kan? Daripada bukan bidang agama dan di dalam bidang agama. Ustaz pernah kerja pizza, Ustaz pernah kerja 7E, sapu sampah pun Ustaz pernah, kilang Ustaz pernah, dan sebagainya lah. Sehingga Allah Ta'ala mentakdirkan Ustaz bekerja di Murtaza Dakwah Center hari ini. Kalau Ustaz cerita pasal kerja lebih panjang pula. Okay, baik. Alhamdulillah Ustaz. Begitu banyak pengalaman Ustaz sebentar tadi. Okey, dalam buku Ujian Stuart ada menyatakan bahawa Mesir ni merupakan sebuah negara yang penuh dengan impian, misteri dan kenangan. Adakah Ustaz bersetuju dengan dengan kenyataan tersebut? Ya, di Mesir adalah kita panggil Ardul Kinanah dalam bahasa Arabnya, iaitu panahan, tempat panahan, keluar panahan. Dan di Mesir juga selalunya kalau macam Ustaz pergi dahulu di Mesir pada Ustaz awal-awal sampai kat Mesir, Ustaz tengok betul kan Mesir ni satu warna je. Daripada atas flight tu tengok daripada kat bawah satu warna debu. Tak ada warna-warni macam Malaysia. Jadi bila sampai kat Mesir, senior sambut dan sebagainya, maka ada seorang senior tu beritahu, dekat Mesir ni kamu boleh jadi 2. Sama ada kamu nak jadi Nabi Musa ataupun kamu nak jadi Firaun. Jadi penuh keajaiban lah, sebab kamu akan jumpa macam-macam benda yang kamu tak akan jumpa di Malaysia kat Mesir. Macam mana? Kamu kena pergi dulu, insyaAllah. Kiranya Mesir penuh banyak kenangan Ustaz kan? Ya. Kalau Ustaz tak keberatan, boleh Ustaz ceritakan kenangan manis dan pahit Ustaz di Mesir? Banyak sebenarnya. Tak apa, Ustaz cuba kongsikan beberapa benda yang Ustaz ingat lah. Antara kenangan pahitnya, sebenarnya dia bukan pahit, tapi dia kenangan yang mengajarkan kita manusia ini adalah berbagai-bagai. Iaitu ketika mana Ustaz membawa satu rombongan lah daripada Jordan, pelajar daripada Jordan. Ada Ustaz jumpa, sebab Ustaz pembawa, maka Ustaz kena bermuamalah lah dengan orang Arab Mesir. Maka satu ketika tersebut dia tipu. Mula-mula dia kata apa kat Ustaz? Dia kata, aku ni adalah keturunan daripada Rasulullah, daripada jalur Sayyidina Hussein. Ustaz kata, Alhamdulillah. Maka Ustaz berbual
dalam perjalanan kami nak ke Oxford ketika itu, kalau tak salah Ustaz, selepas daripada Qala'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika tersebut sampai di Oxford, maka kami nak turun daripada teksi. Bila mana kami nak turun daripada teksi, dia kata sepatutnya teksi dia beransur pergilah ataupun tak tunggu situ. Tapi tiba-tiba dia kata, tak apa pilah kat Oxford tu, aku tunggu hampa dalam kereta. Ustaz kata tak apa, tak payah kami ambil teksi lain. Dia pun melawan, kata tak apa, aku tunggu hampa pergi dulu berjalan. Maka Ustaz dengan bawa lah rombongan tadi. Rombongan, nama je rombongan, tapi 2-3 orang je pun. Kan? Maka pergi masuk, dia main lebih kurang setengah jam. Tengok dia tunggu, betul lah dia tunggu. Kami pergi keluar balik, tak apa, masuk dalam teksi. Sebenarnya tunggu dia itu bukan tunggu bersahaja lah. Maksud dia apa? Meter teksi dia tu berjalan. Kereta tak berjalan. Bayangkan kereta tak berjalan, meter teksi berjalan. Iaitu kita kena cas upah dia tunggu kita pula. Sedangkan tadi kata lain. Maka ketika tu Ustaz bergaduh. Dalam kereta sambil dia bawa slow. Ketika itu rombongan 2-3 orang tu dah masuk dah di belakang. Maka ketika tersebut Ustaz kata, macam ni orang Mesir, kalau kita jumpa baik-baik sungguh. Kalau jumpa yang Masya Allah, maka Masya Allah lah. Ya, tu yang baik lah. Yang manis ni bila kita cipta kenangan tu bersama kawan-kawan kita lah. Macam mana kita berjalan, pergi kuliah, kita makan makanan-makanan yang tak ada dekat Malaysia banyak. Tak mampu Ustaz ungkapkan satu persatu. Jadi setiap tempat akan ada terciptanya kenangan tu je. Sama ada pahit ataupun manis. Baik Ustaz, saya ada satu soalan untuk Ustaz. Agaknya ada berapa piramid dekat Mesir Ustaz? Okay, berkenaan piramid. Ni antara benda yang famous lah. Kalau orang nampak Mesir, nampak piramid. Asal Egypt, piramid. Asal piramid, Egypt. Kan? Baik, untuk piramid, macam Ustaz pun Alhamdulillah pernah sampai. Walaupun ada beberapa ulama yang tidak benarkan pelajar kita panggil Al-Azhari ni pergi. Tapi Ustaz niatlah. Yang pertama Ustaz pergi tu bukan kerana Ustaz nak berseronok. Yang pertama kita tengok peninggalan sejarah daripada Nabi setiap Nabi, bukan Nabi Musa je, Fir'aun ni kena ambil cakna. Sebab dia daripada sebelum Nabi Musa pun ada Nabi-Nabi yang ada kita panggil Fir'aun dia. Fir'aun ni kita panggil raja dia. Ada Fir'aun ni ada banyak. Antara nama Ramsis, ada nama Khufu, Khufra dan sebagainya. Tak mampu nak sebut. Berkenaan piramid, masa Ustaz P tu, yang Ustaz nampak lebih kurang tak sampai 10 piramid. Banyak. Hakikat dia ada berapa? Al-Mu'arriq. Apa itu Al-Mu'arriq? Ahli sejarawan. Al-Mu'arriq bahasa Arab. Dia menyatakan bahawa piramid yang ada, kalau tak diroboh, kalau tak roboh, ada lebih kurang 118. Ataupun ada kata 100 lebih ke atas. Maksudnya banyaknya piramid. Dan piramid ni merupakan bukan tempat orang nak beli belah, bukan tempat nak mengaji, adalah kubur Firaun. Setiap piramid tu ada nama. Nama tu menunjukkan kubur dia. Contoh nama dia Sami'on. Maka Sami'on mati, maka piramid dia nama Sami'on. So dia pembina. Dan piramid pula ada saiz dia tak sama. Setiap piramid dia ada saiz yang berbeza. Dan kedudukan dia berbeza. Kedudukan yang berbeza. Jadi di dalam piramid tu kita boleh masuk. Dalam piramid tu ada kubur Fir'aun. Jadi bila jumpa kubur, dan Ustaz tak masuk. Ustaz hanya pergi sekeliling, pergi mengelilingi kawasan tu lah. Nak masuk tu sebab Ustaz fikir ni kubur ni. Jadi kalau runtuh piramid, aku pula mati dengan Fir'aun. Jadi Ustaz pun tak mahu masuk lah. Kalau nak masuk kena harga lain pula. Baik. Okay, Ustaz, kalau macam tu bagaimana pula dengan Universiti Al-Azhar? Mengapa tak ada cabang kat Malaysia? Okay, baik. Mereka cuba dah dulu kita panggil kedutaan Malaysia yang bahagian pendidikan ni, cuba berbincang dengan kita panggil wakil daripada Mesir untuk buka. Tak salah Ustaz, dulu usaha dah untuk buka secara rasmi, tapi Ustaz tak tahu dah sejauh mana dia punya keputusan dia tu, sama ada buka ke tak. Yang setakat Ustaz tahulah, Allahu'alam lah kebenaran tahu mana.
Setakat ini tak ada lagi cawangan yang rasmi daripada Al-Azhar di Malaysia. Selalunya mereka akan buat MOU, collaboration, iaitu tak salah ustaz sebelum ni mereka nak buat dengan USIM. Tapi tak tahulah jadi ke tak, Allahu a'lam. Tapi yang sejauh mana yang ustaz tahu, tak ada lagi lah cawangan yang rasmi daripada Universiti Al-Azhar di Malaysia. Oh, macam tu Ustaz. Macam tu. Okay, Ustaz, apakah fungsi universiti tersebut dalam melahirkan Muslim cemerlang? Okey, baik. Untuk makluman kamu, Universiti Al-Azhar dia start dia ni lama dah, ribu tahun. Dan merupakan ranking yang kedua. Kita panggil universiti yang paling tua. Yang paling tua. Lama dah. Lama. Ribuan tahun. Kan? Ratusan hingga ribuan tahun. Dan universiti yang pertama iaitu di Yaman. Tak salah ustaz lah. Ataupun Morocco. Nama dia Zaitun. Tak ingat lah. Jadi nak kata Universiti Azhar ni start daripada dinasti Fatimiyah dulu. Nak cerita pasal sejarah Universiti Al-Azhar ni panjang. Tapi kena ingat, dia bukan universiti dulu. Dia masjid dulu. Al-Azhar ni dia start daripada masjid. Dia bukan universiti. Kalau kamu pergi Al-Azhar kat Mesir, dia duduk kat kawasan Qahirah. Dekat mana Qahirah? Kita panggil dekat Husainah. Dia sebut apa, Husain, dekat dengan Masjid Sayyidina Husain. Masjid Al-Azhar bersebelahan dengan Universiti Al-Azhar. Sebelah-sebelah. Boleh nampak. Kan? Dan ustaz pernah tertanya, yang mana dulu kan? Dia naik selari ke macam mana? Bukannya serupa-rupanya tidak. Sebenarnya Jami', istilah Jami' sebab sebab orang Arab jim tu jadi ga. Jadi ustaz buat Jami'. Jami' Al-Azhar ni dahulu yang mana melahirkan para ulama kerana mereka menerapkan sistem turas yang kuat. Al-Quran, kita maklumi bahawa al-masadir at-tashri' al-islami ada 4. Kita punya sistem perundangan yang kita guna untuk kehidupan kita ada 4 dalam ilmu, dalam hukum hakam, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah iaitu hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Dan maka beginilah yang telah diterapkan di Universiti Al-Azhar sehingga melahirkan ribuan hatta jutaan para ulama. Hebat. Dia kena pergi dulu. Sebab ada pepatah Arab kata, man lam yazuq lam yadri. Kalau siapa tak merasai, maka dia tak tahu macam manakah siapa yang tak rasa, maka dia tak akan tahu macam mana. Macam tu. So, ustaz nak kesimpulankan yang bahawa Universiti Azhar dahulu barulah selepas beberapa tahun, mungkin puluhan atau ratusan tahun, barulah wujudnya universiti. Dan Universiti Al-Azhar adalah di tanah wakaf. Dan ustaz mengaji di sana free. Maksud dia apa free ni? Maksud dia hanya bayar yuran tak sampai RM100. Satu tahun tak sampai RM100. Dan beli buku-buku tu pun kos tu je. Yang lain tak ada. Okey Ustaz, pada pendapat Ustaz, mengapakah Fir'aun menggelarkan dirinya sebagai Tuhan? Sebab kebijaksanaan dia ke atau kebodohan dia? Baik, yang ni kita panggil bodoh-bodoh, sombong ataupun sombong-sombong bodoh. Dia macam tu. Dia macam ni. Fir'aun ni dia merupakan hamba Allah. Tapi dia tak tahu dia tu hamba. Tapi ketika mana ada juga senior saya bagi tahu, tak tahu betul ke tak, dia kata antara sebab piramid dibina, lagi tinggi piramid tu dia nak cabar Allah. Dia nak cabar Allah. Maksud dia mana Tuhan hang Nabi Musa? Maksud dia nak cabar Allah. Maka ketika tersebut, ini bukan menunjukkan seseorang itu bijak. Bukan menunjukkan seseorang itu bijak. Dan maka jelaslah dia punya kejahilan. Dan Fir'aun pun kisahnya yang panjang. Ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah, dan sebagainya. Tetapi selalu yang kita dengar, Fir'aun ni tak baik lah. Benda yang tak baik. Tapi seseorang yang membawa perwatakan yang tidak baik. Jangan buah nama anak Fir'aun pula. Hancur lagi. Okay Ustaz, sebagai penutup, apakah pesanan dan nasihat Ustaz kepada saya dan anak-anak murid Ustaz di Mahat Literasi Madat? Baik, secara jujurnya nasihat Ustaz iaitu yang pertamalah,
kamu kena usaha lah. Kan? Kena usaha sungguh-sungguh. Tiba-tiba lah kamu kata itu demai spontan satu kalam ataupun satu syair, bait syair daripada Imam Syafi'i, Imamuna Syafi'i. Iaitu Imam Syafi'i kita rahimahullah. Moga Allah Taala merahmatinya. Yang Imam Syafi'i kata apa? Man lam yazuq murra ta'allumi sa'atan tajarra' zullal jahli tula hayatihi. Maksud dia apa? Barang sesiapa yang tidak dapat menanggung lelahnya belajar seketika, maka kena tahanlah periknya, pahitnya kebodohan sepanjang kehidupannya. Maka kamu di MIM ataupun bukan di MIM, kamu akan keluar, kamu tak selama-lamanya di sini. Maka ketahuilah, yang pertama kamu kena usaha. Ilmu itu tidak datang bergolek. Kan? Kita panggil berpanas-panas dahulu, bersejuk-sejuk kemudian. Macam apa ni ustaz? Macam leng je. Leng. Maksudnya berpanas-panas. Selalunya orang menuntut ilmu ni, dia bukan selamanya sejuk. Ustaz di Mesir dulu, paling struggle adalah ketika exam kedua, SEM 2, iaitu di musim panas. Bila musim panas ni kamu kena faham, perjalanan dia jauh dan macam mana kamu nak menahan kepanasan dia tu kalah. Kadang-kadang ustaz pernah di Mesir dahulu, panas dia lebih kurang 42 darjah Celsius. Bila 42 darjah Celsius ni, rambut ustaz ketika itu dia rasa macam boleh masak telur lah. Kira banyak ketika tu pelajar Malaysia yang demam panas dan sebagainya, yang kejutan. Jadi itulah maksudnya berpanas-panas dahulu, bersejuk-sejuk kemudian. Maka kamu akan sejuk nanti bila kamu kerja, mungkin kamu kerja ke aircon dan sebagainya. Itu yang pertama, usaha. Yang kedua adalah doa. Kamu jangan lupa doa. Doa usilahul mu'min. Doa itu adalah merupakan senjata orang Islam. Kalau kamu lupa doa, maka mungkin Allah Ta'ala menggelar kamu orang yang sombong. Yang ketiga, tawakal. Bila mana kita ada usaha, kita ada berdoa, maka yang terakhir sekali, kita bertawakal. Kamu cuba sambung ayat ustaz sikit je. Fa iza azamta. Kamu tak ingat macam mana kamu? Okey, saja kita bagi ni sikit. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila mana kita ada berazam, kita ada usaha, ada ikhtiar dan sebagainya, maka kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, yang pertama kita kena usaha. Yang kedua kita kena berdoa. Yang ketiga kita kena tawakal. Peganglah tiga ni, insya-Allah kamu akan menuju ke jalan kejayaan. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pesanan dan nasihat Ustaz sebentar tadi. Okay. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As.